Ni, apa? Saya intro dulu dah. Oh, okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah zuhur pada hari ini, saya datang sekali jadi ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang hadir pada kuliah zuhur. Dan kuliah zuhur pada kali ini kami dapat dengar di surau menjemput Profesor Muhammad Najib. Memang Prof ni tidak asing lagi. Dia merupakan seorang profesor penuh di jabatan saya sendiri yang pernah belajar di UKM, Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah di Universiti Malaysia di Bangi dekat dia. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mendengar sedikit perkongsian daripada Prof sendiri mengenai apakah keistimewaan Ramadan, ayat Al-Quran dan sebagainya. Tanpa membuang masa, saya menjemput Profesor Muhammad Najib untuk memberikan perkongsian dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Imam kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk berada di bulan Ramadan. Seminggu dah puasa kan? Nah, sekejap je kan? Tu nak beritahu tu. Nak beritahu bahawa cepatnya masa tu. Baru dengar pengumuman malam tu dah seminggu dah puasa. Cepat kan? Masya Allah. Baik. Tengah hari ni Ustaz nak sembang-sembang je ni tu. Bukan nak ceramah tak, nak sembang-sembang. Kan? Nak sembang-sembang cerita tentang apa? Golongan yang rugi dalam bulan Ramadan. Kita duduk dengar orang butuh ni, orang rugi kita tak dengar kan? Malam ni yang tengah hari ni Ustaz nak ajak tuan-tuan untuk nak kenali golongan yang rugi ni. Siapa mereka ni? Orang rugi ni. Orang untung duduk dengar, selalu dengar dia orang untung. Supaya apa nak cerita pasal orang rugi ni? Supaya kita tidak termasuk daripada orang rugi. Itu nak cerita pasal rugi tu. Jangan tergolong daripada orang rugi. Ramadan adalah anugerah Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala anugerah kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya kita ni semua mendapat rahmat, dapat keampunan, dapat keberkatan. Kerana Ramadan ini semua kebaikan ada padanya. Jadi kalau orang yang tak nak kebaikan, itu yang katakan orang itu rugi. Itulah orang yang rugi. Baik, yang pertama, golongan yang rugi dalam setiap kali bertemu dengan Ramadan ialah yang pertama, mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke bulan Ramadan dan sampai ke akhir Ramadan. Kan? 30 hari lah dia bersama dengan Ramadan. Daripada awal Ramadan sampai akhir dah. Tetapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu sahaja tanpa amal yang bermanfaat. Ini orang rugi.
Dah dapat masuk Ramadan dah bertemu Ramadan dah. Tapi tak ada apa pun. Tak ada beza pun bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan dengan bulan yang lain dia tak ada beza. Sebab apa? Memang dia tak semayang. Apa beza? Memang dia tak puasa. Apa beza bulan Ramadan dengan bulan tak Ramadan? Bulan Ramadan kita puasa, dia tak puasa. Bulan Ramadan kita bulan 10 nak solat, memang dia tak solat. Ada apa manfaat bagi dia? Tak ada, sama. Kan? Ini kata orang yang rugi ni. Ramai lagi. Orang tak solat ni ramai, tuan-tuan. Orang tak puasa ni ramai. Ada apa manfaat bagi dia? Tak ada apa. Dia boleh bersahur. Malam-malam dia bersahur dengan ahli keluarga dia. Siang hari dia bersahur dengan kawan-kawan dia pula. Kan? 2 kali bersahur. Itu sahur malam. Yang ni sahur tengah hari pula. Boleh buat. Sebab itulah orang yang puasa ni, kan, dia merasai bahawa diri dia dipantau oleh Allah Ta'ala. Itu hebat puasa ni. Kita duk nampak CCTV. CCTV. Kan? CCTV Allah Ta'ala. Bulan puasa ni kita rasa macam tu. Kan? Kau takkan nak minum air, mudah je dah. Masuk tandas boleh minum air. Kan? Nak makan pergi tempat sendiri boleh makan lah. Tapi tak, kita merasai Allah Ta'ala pantau kita. Ada CCTV. Bulan Ramadan ni kita rasa dekat kita kan. Bulan lain tak peduli pun. Itu nak kata, hebatnya Ramadan. Jadi orang yang rugi bila mana dia dengan Ramadan ni dia tak ada beza pun. Dia tidak ambil kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang itulah yang Nabi SAW beritahu, kan? Yang Nabi kata apa? Yang Nabi kata, man adraka Ramadan summan salah walam yughfar lah. Rughma anfin man adraka Ramadan summan salah walam yughfar lah. Alangkah ruginya manusia yang diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan, kemudian berlalunya Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Ini orang yang rugi. Rugi sungguh. Tidak ambil peluang. Orang duk rebut peluang, dia tak ambil peluang pun dalam bulan Ramadan. Allahu akbar, ruginya dia. Yang kedua. Orang yang rugi yang kedua siapa dia? Mereka yang menunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat mustajab doa. Tuan-tuan tahu tak? Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala mustajab doa dia. Ada 3 golongan. Allah Ta'ala mustajab doa ni ada 3 golongan. Yang pertama, as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Doa kita ni, siang hari ni, doa mustajab. Kenapa kita tidak guna waktu yang kita sedang berpuasa ni untuk kita berdoa? Perbanyakkan doa. Kerana doa kita adalah doa yang Allah Ta'ala terima. Rugi tak? Kita duduk tunggu depan meja. Hidangan dah ada dah. Duduk tunggu depan tu. Duduk sembang lain. Doa tak? Tunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah doa buka puasa je. Walhal, kan? Sebelum tu lagi kita kena doa. Jangan doa untuk buka puasa je. Doa yang sebelum tu lagi. Terutamanya kita ni, kita anak-anak yang soleh, bulan puasa ni lah yang kita kena perbanyakkan doa kepada kedua ibu bapa kita. Berapa kali tuan-tuan doa ibu bapa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat pada ibu bapa tuan-tuan berapa kali satu hari? Berapa kali doa? 5 kali. Tiap-tiap kali lepas. Tiap-tiap kali solat fardu doa. Ingat ibu bapa? Bagus kan? 5 kali.
Cukup tak 5 kali? Kan? 5 kali dah bagus. Tapi cukup tak kita doa ibu bapa kita ni yang membesarkan kita, yang bagi pendidikan pada kita, yang bagi makan minum pada kita. Dah. Yang menjadi kita kemenjadian manusia. Kan? Kita 5 kali kita doa pada ibu bapa kita, okey tak? Soleh ke kita ni? Boleh kita kata, oh saya anak soleh ni. Saya doa ibu bapa saya tiap-tiap hari. Ya. Cuba tanya berapa kali? Sekali sehari, 2 kali sehari. 5 kali tu kira banyak dah tu. Kira banyak dah. Sebenarnya tak cukup lagi tuan-tuan. Bulan-bulan puasa ni doa yang Allah Ta'ala mustajab tu gunakan untuk kita doa pada ibu bapa kita. 100 kali minimal satu hari. Tolong doa pada ibu bapa kita 100 kali. Itu baru nama anak soleh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tu hafal lama dah. Kan? Bukan hari ni baru nak hafal, lama dah doa. Cuma dia tak doa. Tak guna doa. Kan? Tahu dah tapi tak guna. Kan? Jadi kita sepatutnya setiap hari Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa 100 kali. Itu baru namanya anak soleh. Tiap-tiap hari kita ingat ibu bapa kita, kenang jasa dia. Ya. Duit tak bagi dah, doa pun tak bagi juga. Hoi, anak soleh saya ni, anak soleh. Kan? Duit pun tak bagi, doa pun tak bagi. Anak soleh boleh mengaku aja tu. Allahu akbar. Kalau duit pun tak boleh bagi, doa tak bagi juga. Kan dia, kurang-kurangnya duit tak bagi, doa ada tak? Ni dua-dua bakir. Bakir semua pada ibu bapa. Duk minta dengan ibu bapa. Allahu akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang keduanya, golongan yang mustajab doa, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim. Siapa saja yang kena zalim, doa angkat tangan tu, kan? Allah Ta'ala maha mendengar permintaan dia. Sebab itulah kita tak boleh buat zalim ke orang. Kan? Jangan duk tipu orang, jangan duk khianat ke orang. Ya, jangan ambil hak orang. Semua tu benda-benda zalimnya iaitu yang menyebabkan terhijab doa kita. Ya, orang hak kena zalim tu dia angkat tangan, Allah Taala terima doa dia. Kita hang buat zalim, kita yang jadi zalim tu, penzalim tu, Allah Taala tak terima hak kita. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Kalau kita puasa, kita musafir, lagi power. Jadi orang yang bermusafir, tak kira lah dia dalam keadaan dia berpuasa ataupun tidak berpuasa, doa dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa orang musafir. Jadi kita sekarang ni, kita ada bahagian kita iaitu doa orang yang berpuasa. Doa orang berpuasa. Jadi perbanyakkan. Siang hari ni banyakkan doa. Sehinggalah kita berbuka puasa. Ambil masa, tuan-tuan, sebelum nak berbuka puasa tu, dalam keadaan matahari nak tenggelam lah. Itu doa ketika tu waktu yang mustajab. Doa dengan anak-anak 5 minit, angkat tangan. Masa tu. Dan jangan duk sembang-sembang, tunggu azan baru nak doa. Kan? Gunakan waktu kita setiap hari, masa itulah kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Sebab 5 minit tu lama dah doa tu. 5 minit kan doa kan? Rasa lama 5 minit ni. Sebab kita doa 5 saat je. Kan satu hari doa 5 saat je. Nak sampai 5 minit, lama doa. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan yang kedua. Ada tak pada kita? Yang ketiga, golongan yang rugi yang ketiga ialah mereka yang bangun untuk bersahur semata-mata
tanpa beramal dan mendirikan solat sunat. Ini juga orang rugi ni. Minimal kita kena bangun, kita bangun untuk solat ni minimal 2 rakaat je. Ya. Jangan bangun tidur itu hanya untuk makan. Ni Allah Ta'ala nak beritahu perangai manusia ni. Kalau pasal makan dia sanggup bangun. Ni perangai manusia ni. Kalau kejutkan untuk makan tu memang dia bangun. Tapi kalau kejutkan untuk orang ibadat dia tak bangun. Buktinya macam tadi dah. Bangun untuk bersahur mata-mata. Solat sunat tak ada. Walah kita dah tarawih dah. Malah tadi 20 rakaat dah tarawih. Kira banyak dah tu. Kan? Bulan lain tak pernah pun 20 rakaat tarawih. Tambah dengan witir pula 23 rakaat. Kalau hak buat 8 tambah dengan 3 11 rakaat. Banyak dah. Memang kita tak ada pun sembahyang 11 rakaat tiap-tiap malam tak ada. Bulan Ramadan ni hak lebih bulan lain ciput bagi. Memang kita malas. Ustaz lagi malas. Sama ya. Cerita malas ibadat tu. Itu memang common ceritanya. Tapi nak beritahu tuan-tuan, bulan Ramadan biar beza dengan bulan yang lain. Biar kita ada perubahan dalam bulan Ramadan. Bulan lain malah, bulan ni jangan malah. Kan? Pasal nak bangun makan silakan, tapi sebelum kita bersahur, mulakan dengan solat sunat dulu. Solat tahajud 2 rakaat ke, solat hajat 2 rakaat ke, solat sunat ke. Solat sunat apa? Sunat mutlak. Solat sunat aja. Tak apa silakan. Witir, tak payah witir dah. Tuan-tuan dah witir dah. Awal lagi tuan-tuan witir. Lepas solat tarawih kan witir. Kan? Witir hanya sekali aja. Tak perlu witir 2 kali. Yang tu witir tarawih, yang ni witir tahajud pula. Pandai-pandai dia. Pandai-pandai. Kan? Witir tu sekali saja dalam satu malam. Kan? Jangan buat lebih. Tak kena pada tempat dia. Witir sekali aja. Jadi bangun malam untuk bersahur, mulakan dengan solat sunat, barulah pergi makan. Kenapa? Kerana perintah Allah. Allah Ta'ala perintah wabil asharihum yastaghfirun. Di mana Allah Ta'ala beritahu di antara sifat orang mukmin pada waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Ta'ala. Wabil ashar, pada waktu sahur, mana pada waktu pagi mereka beristighfar pada Allah Ta'ala. Dan tuntutan Allah kepada kita, wa minal laili fatahajjaz bihi nafilah asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam, maka hendaklah kamu bertahajud. Apa maksud tahajud? Tahajud maknanya renggang tubuh badan kamu daripada tempat tidur. Itu namanya tahajud. Maka sebahagian daripada malam hendaklah kamu renggangkan daripada tempat tidur kamu. Fatahajjat bihi nafilah. Maka hendaklah kamu bertahajud. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat dituntut. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kamu di hari akhirat tempat yang terpuji. Itu kelebihan orang yang solat malam. Artinya dalam bulan Ramadan ni kurang tidur, bukan lebih tidur. Bulan lain dah banyak tidur, bulan Ramadan pun banyak tidur juga. Tak jadi ya. Ada orang kata, Ustaz, tidur bulan Ramadan ni kan ibadat. Pandai-pandai kamu ya. Pandai-pandai kamu. Naumus shaim ibadah. Sedap dia.
Hadis ke apa tu? Hadis ke apa tu? Itu karut. Itu bukan hadis, itu palsu. Kan, benda karut. Itulah yang melemahkan kita. Kita duk pakai tak, guna hak karut-karut tu. Bunyi arak sikit, hadis lah tu. Hadis lah tu bunyi arak. Sebab kita tak belajar bahasa Arab dah. Kita tak belajar hadis kan. Bunyi ustaz tu cakap hadis tu. Kan? Masya-Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT kan. Jadi mulakan sahur kita tadi dengan solat dulu. Baru kita tak rugi. Ada orang ni dia sayang ke mengantuk dia. Dia sayang mengantuk dia. Dia sanggup bangun sahur tak basuh muka. Takut hilang. Hilang wak mengantuk. Kan? Dia bangun sahur, dia boleh tak basuh muka. Okey je. Ya, duduk dekat meja makan, mata pejam, mulut nganga, habis 3 pinggan. Dia bersahur okey je 3 pinggan. Habis kan? Mata tak bau selek mengantuk. Tapi mulut boleh nganga. Tu pasal makan ni okey je. Kan? Lepas makan kenyang-kenyang pergi tidur lah. Nak tunggu subuh pergi tidur. Jadi ular sawah lah. Jadi ular sawah. Kan? Pukul 10 pagi bangun-bangun. Allahu akbar. Kan? Orang tanya puasa, puasa. Subuh, subuh out. Subuh out. Puasa dia tapi subuh tak ada. Kan? Rugi tak orang puasa macam ni? Untung ke orang puasa macam ni? Itu nak beritahu ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Kerana masih duk ikut nafsu. Ya. Walhal puasa nak bantras nafsu kita, nak tahan nafsu kita, nak halang nafsu kita. Masih bernafsu juga. Puasa pun masih bernafsu lagi. Allahu akbar. Baik, yang ketiga. Yang keempat pula kan? Orang yang rugi yang keempat ialah mereka yang dikurniakan Allah nikmat yang berlebihan tetapi bakhil untuk bersedekah, bakhil untuk menjamu orang berbuka puasa. Ini juga orang rugi. Ada duit tak? Ada. Bukan tak ada duit, ada. Nak jamu orang buka puasa boleh tak? Boleh, bukan tak boleh pun. Berapa banyak tuan-tuan nak jamu orang buka puasa? Kena buat 10 kemah lah. Baru namanya jamu orang buka puasa. Macam tu lah. Kena panggil orang, 100 orang baru nama jamu buka puasa. Tak. Jamu orang buka puasa ni hanya dengan sebiji tamar je. Hanya dengan seteguk air je. Itu namanya kita dah bagi orang berbuka puasa. Adakah kita ni tak mampu bagi sebiji kurma? Semua orang mampu kan? Tengok mudahnya Islam. Hak menyusahnya kita. Kita nak jamu orang buka puasa kena cari nasi Arab dulu baru nama jamu buka puasa. Kata nasi Arab bukan lagi. Walau macam-macam nasi dah jamu tapi tak sah. Kerana kita minat nasi Arab lah. Macam tu. Contoh. Artinya tuan-tuan, Islam ni mudah je. Jamu orang buka puasa ni hanya dengan sebiji tamar. Semua orang mampu. Semua orang dalam bulan puasa ni mampu buat. Man fattara sa'ima kana lahu ajrun mislu ajri sa'im ghaira an yanqusa fi. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa tanpa dikurang sedikit pun. Kan? Hari ni tuan-tuan belanja ustaz buka puasa. Pahala ustaz tuan-tuan dapat sama sebagaimana ustaz dapat pahala kita. Dia tak kurang sikit pun. Bukan kata ustaz, saya belanja ustaz hari ni, pahala ustaz separuh dapat kat saya sebab saya belanja ustaz. No. Tak ada. Subhanallah. Hebatnya. Maha kayanya Allah Ta'ala yang kita belanja orang buka puasa, pahala dia tu dapat penuh, pahala kat kita pun dapat penuh juga. Kan?
Tak ada share, tak kongsi. Pahala tak kongsi. Berapa ramai kita boleh bagi makan orang buka puasa, maka seramai itulah, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Pahala yang kita dapat. Artinya dalam bulan puasa ni jangan bakhil. Dah, cukup dah 11 bulan jadi bakhil. Bulan puasa jadi bakhil juga. Hui, ini haji bakhil betul-betul. Ini confirm haji bakhil. Kalau bulan puasa pun bakhil juga, memang confirm. 11 bulan tu kamu bakhil, tiba-tiba dalam bulan ni kamu bakhil juga. Allahu akbar, teruk. Kita nak berubah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin. Aisyah kata apa? Aisyah menceritakan bahawa kana Rasulullah SAW ajwadu fi Ramadan mala yajtahidu fi. Adalah Rasulullah SAW itu lebih dermawan pada bulan Ramadan nak berbanding dengan bulan yang lain. Adalah Rasulullah SAW lagi bersungguh dalam melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan nak banding pada bulan yang lain. Bulan Ramadan lagi dermawan, bulan Ramadan lagi banyak ibadat Nabi SAW. Jadi itu yang kita kena kayu ukur kita sendiri. Kita tahulah. Aku 11 bulan yang lalu macam mana ibadat aku. Aku tahu. Bulan ni macam mana dengan bulan yang lepas. Itulah yang kita kena buat perbezaan. Itu namanya Ramadan. Kan? Bulan dulu dengan bulan Ramadan sama. Tak ada perubahan. Tak jadi. Kita tidak capai kesempurnaan Ramadan. Kan? Apa yang Rasulullah SAW tunjuk kepada kita, Nabi ni memang dia ibadat dia, Masya Allah, hebatlah. Masuk bulan Ramadan lagi hebat. Amalan yang Nabi buat tu pun kita tak mampu nak buat dah. Bulan Ramadan lagi hebat dia, amalan dia. Jadi kita pun nak macam itulah tuan-tuan. Kita sendiri yang menilai ibadah kita. Orang lain tak tahu, kita yang tahu. Bulan Ramadan, kita infak, kita bersedekah, kita bagi makan orang berapa banyak, kita yang tahu. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kita nak supaya bulan Ramadan kita jadi orang yang apa? Kita jadi orang yang suka memberi pertolongan. Suka memberi pertolongan, bantuan kepada orang ramai, terutamanya golongan fakir miskin. Soal ni ada buat majlis buka puasa tak? Ada? Ada? Kan? Artinya surau kita ni pun kita boleh bagi saham kita lah. Satu hari RM10. Sebagaimana kita tiap-tiap hari pun makan nasi tengah hari RM10. Kan? Yang ni RM10 kita bagi kat surau kita. Tiap-tiap hari RM10. Kan? Cover yang kita tak makan tu dapat pahala kat sini. Dengan RM10 berapa ramai orang makan. Masya Allah. Banyak tak pahala? Banyak kan? Ada malam 2-3 malam lepas lah, ada masjid di Puchong, jemput ustaz. Sebelum ustaz bagi tazkirah, dia buat pengumuman kepada ahli Korea dia lah. Dia kata kita ni masih ada 30 lot lagi untuk buka puasa yang belum yang belum lagi. Kan? Jadi kebetulan saya pun cerita pasal ni juga. Saya pun cerita ni yang kat sini saya saya bagi penjelasan gini kan. Lepas pada ustaz tazkirah tu berebut pergi jumpa dengan apa ni AJK masjid. Masuk kan. Lepas pada tu dia datang sambil saya duduk minum, ustaz 30 lot dah penuh dah. Dah penuh. Sekarang maknanya nak beritahu bahawa kita ni ada, bukan tak ada duit tapi kita tak tahu kan. Jadi bila mana dapat tahu tu alhamdulillah. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan puasa ni kita perbanyakkan untuk kita bersedekah. Jangan jadi bakhil. Ceritanya jangan jadi bakhil dalam bulan Ramadan. Kan? Jiran sebelah rumah kita, holo-holo dah. Kan? Beli makanan tu beli lebih, bagi kat dia sikit. Kan? Kita tengok orang hak fakir miskin, bagi kat dia. Itu je. Nak ceritanya bahawa bulan Ramadan ni kita boleh belanja orang buka puasa, kita boleh bagi sedekah, boleh bagi bantuan, itu yang terbaik. Kita gunakan 11 bulan hak kita duk kumpul tu, bulan Ramadan ni lah hak kita nak salurkannya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bila waktu terbaik untuk bersedekah? Dia tanya waktu terbaik. Kan? Maka Rasulullah SAW beritahu waktu terbaik untuk bersedekah adalah dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kita kena guna kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk perbanyakkan sedekah kita. Perbanyakkan untuk kita bersedekah. Barulah kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang kelima, golongan yang rugi yang kelima ialah mereka yang mampu membaca Al-Quran dan memiliki masa lapang yang panjang untuk mempelajarinya, tetapi membiarkan dirinya jauh dari Al-Quran. Ini orang rugi ni. Boleh baca Quran? Boleh. Saya belajar Quran daripada kecil sampailah sekarang. Kan? Fasih tak? Fasih. Kan? Dah khatam dah Quran? Dah khatam. Alhamdulillah. Kan? Jadi bulan Ramadan tak baca Quran. Ini kata orang rugi. Dia boleh baca Quran, dia ada waktu tapi dia tak baca Quran juga. Waktu dia habis baca apa? Baca WhatsApp. Baca WhatsApp, buka FB, dia baca FB, baca IG.
Ya, WhatsApp ada 20 grup, 20 grup itulah dia jawab semua, aktif dia. Kan? Dia habis masa kat situ lah. Quran tak ada, tak baca Quran. Tuan-tuan, ini orang yang rugi dalam bulan Ramadan ni, kita kena khatam. Dalam bulan Ramadan ni kita kena khatam Quran. Dalam bulan Ramadan ni kita cuba untuk baca Quran dengan makna. Cuba baca Quran dengan makna. Sebab kita baca Quran khatam ni, berpuluh kali khatam Quran itu tanpa makna. Cuba tahun ni, bulan Ramadan ni ambil berkat bulan Ramadan, baca Quran dengan makna. Tuan-tuan baca satu juzuk Quran satu hari. Jangan lupa satu halaman. Satu halaman tu baca dengan makna. Satu halaman ada 15 baris. Nah, yang 15 baris tu, yang tu baca dengan makna. Yang lain tu baca tanpa makna. Sebab nak khatam Quran ni, ya. Kalau baca dengan makna juga tak habis bulan ni. Ya. Jadi tukar satu hari satu juzuk, satu hari satu halaman baca dengan makna. 604 hari tuan-tuan akan khatam Al-Quran dengan makna. Mula Ramadan tahun ni, tiap-tiap hari baca dengan makna. Ramadan tahun depan 15 juzuk. Tuan-tuan dah habis baca Quran dengan makna. Kan? Tahun depan sekali lagi 2 tahun tu habislah Quran, khatam Quran dengan makna. Kan? Kita ni ramai, kita ni baca Quran tanpa makna. Kita macam orang Arab dah, macam orang Arab. Kita duk rasa kita ni macam orang Arab kan. Baca syok kan. Orang tanya apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Kita rasa tu sudah menjiwai. Menjiwai. Walau tak tahu makna pun. Baca ayat pendek lah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, ayah ni makna apa ni ayah? Ayah bukan orang Arab. Kita jawab ke anak kita, ayah bukan orang Arab tu ya. Kan? Sebab kita tak tahu makna. Ya, sebab apa? Sebab kita baca Quran, kita tak tengok makna. Ini orang rugi juga. Rugi kerana Allah Ta'ala turunkan Quran, tapi kita tak faham. Kenapa tak faham? Kerana tak baca dengan makna tu aja. Bukan kerana tak sekolah Arab. Kerana tak baca dengan makna. Kan? Walhal ulama-ulama dah terjemahkan. Kan? Syekh Abdullah Basmih di Malaysia ni, almarhum Syekh Abdullah Basmih. Dialah Quran, pimpinan Ar-Rahman, dialah yang tolong terjemah pada kita hari ni. Kan? Saya akhir-akhir ni banyaklah Quran terjemahan yang ni suruh saya semak. Terjemahan pimpinan Rahman pun yang edisi baru pun kita dah semak, dah buat. Yang nak beritahu bahawa ulama dia bagi sumbangan dah pada kita. Kita baca Quran tu baca dengan makna. Tukar. Tukar kaedah, tukar metod, jangan duk baca tanpa makna. Kenapa Ustaz? Baca surah Yusuf ayat yang kedua. Perintah Allah kepada kita, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Itu perintah Allah. Allah Ta'ala perintah supaya kita baca Quran ini dalam bahasa Arab supaya kita apa? Faham. Itu peringkat awal tu. Baca supaya faham. Dengan faham itulah yang kita boleh beramal. Nah, bila mana kita beramal dengan isi kandungan Quran, yang itulah yang kita nak. Aku nak masuk surga ni bukan nak masuk surga seorang. Aku nak masuk surga dengan ahli keluarga aku, dengan masyarakat. Maka dengan sendirinya kita pun sebarlah amalan-amalan yang ada dalam Quran. Dan pakat-pakat dakwah lah balik. Itulah kelebihan Quran. Bukan sekadar kita baca saja. Dan hari ini tuan-tuan, dan
kita buat majlis tadarus, nak suruh bulan puasa ni ramai orang baca Quran, tapi malangnya kita kata tadarus, dia cabut terus. Jadi susahlah. Kan? Susahlah. Nak tunggu bulan apa lagi? Tak ada bulan dah. Kalau tuan-tuan tak suka juga nak baca Quran bulan Ramadan, tak ada lah. Nak agak bulan lain, lagilah tak baca Quran. Itu kata mesti kita berubah dalam bulan Ramadan ni. Dan perubahan inilah yang membawa kepada kita istiqamah kepada yang lain pula. Baik. Yang keenam. Tak habis 10 ni, jangan berhenti ni. Tak kira lah pukul berapa kan. Yang keenam. Orang yang rugi yang keenam. Siapa dia? Mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama, tetapi kekal bermusuhan, berbenci-bencian dan memutuskan silaturahim sesama Muslim. Ini juga orang rugi. Tuan-tuan dengar kuliah hari-hari, malam dengar YouTube tu, ustaz tu dengar. Bagus, alhamdulillah. Tapi ada berubah tak? Perangai tuan-tuan berubah tak berubah? Berubah, alhamdulillah. Kalau duk dengar saja tapi duk benci kat orang, duk putuskan silaturahim, duk bergaduh dengan orang, tak ada nilai sebenarnya. Kan? Sebab apa tak ada nilai? Sebab kita tidak beramal dengan yang Quran suruh. Kita dengar tapi kita tak beramal. Itu kata ruginya orang macam ni. Patutnya kita ni, orang yang suka mendengar ni, dialah yang berubah ke arah kebaikan. Tapi kita mendengar, kita lah pula macam-macam kaki kita ni. Orang tuduh kita ni, oh ni apa ni, batu api lah, macam-macam batu pula orang sebut kat kita. Kan? Kerana perangai kita tu, Allahu Akbar, waliyahzubillah. Quran kata apa? Quran kata fabashshir bi'ibadi alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fabashshir bil'ibad. Beri berita gembira kepada hamba. Siapa mereka ni hamba-hamba ni? Alladhina yattabi'un. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka yang mendengar kuliah qaula, perkataan, dengar kuliah, dengar tazkirah, dengar majlis, menghadiri majlis ilmu, fayattabi'una ahsana, mereka ikut benda yang baik. Itu baru yang beruntung. Kan? Kalau duk dengar saja tapi tak beramal dengan tu, dialah tukang yang memusuh, yang bermusuhan, yang bergaduh, yang memutuskan silaturahim, maka ini orang yang rugi. Baik, yang ketujuh. Mereka yang mengetahui bahawa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan, tetapi tidak mengambil kesempatan memohon keampunan dari Allah. Bulan ni bulan Allah Ta'ala terima taubat kita ni. Nabi kata apa? Walillahi utaqa fi kulli laylah. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli laylah. Dan Allah Ta'ala membebaskan penghuni-penghuni neraka pada setiap malam daripada malam Ramadan. Maksud dia apa? Maksudnya bulan Ramadan ni bulan keampunan. Bulan keampunan. Berapa banyak kita istighfar pada Allah. Berapa banyak kita bertaubat pada Allah Ta'ala bulan Ramadan ni. Jangan berlalunya Ramadan dalam keadaan dosa kita masih kekal. Jangan berlalu Ramadan dalam keadaan dosa kita masih ada. Tak gugur pun. Tak hapus pun dosa kita. Oh, ruginya kita.
Jadi rebut peluang tuan-tuan, setiap malam daripada malam-malam Ramadan ni minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan Allah, supaya Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka. Nah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri fama aku. Aisyah kata, ya Rasulullah, sekiranya aku ni diberi kesempatan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, apa aku nak doa? Maka Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Maka tuan-tuan, doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah, doa itulah yang Nabi ajar pada kita sebenarnya. Doa sama ya. Doanya itulah. Jadi doa tu secara khususnya Aisyah tanya pada malam Al-Qadar. Kita boleh guna doa tu untuk sepanjang masa. Tak perlu tunggu Lailatul Qadar. Siang hari dalam bulan Ramadan, malam hari Ramadan, tak masuk Lailatul Qadar pun tetap dengan baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta keampunan daripada Allah supaya apa tadi? Supaya berlalunya Ramadan itu dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pentingnya kita perbanyakkan doa untuk mendapatkan maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Beristighfar banyak-banyak pada Allah Ta'ala, bertaubat, siang malam taubat pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz baru balik daripada pengkebumian. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, ni saat terakhir dia diberi kesempatan dalam umur hidup dia dapat pergi buat umrah. Pergi buat umrah. Dalam bulan Ramadan baru balik umrah. Di sana sempat buat umrah, balik buat umrah sakit mati. Mati. Semalam mati. Hari ni simpan. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa Allahu Akbar, penamatnya yang baik. Kenapa? Dia mengakhiri hidup dia tu mengakhiri dengan pergi buat umrah. Buat umrah dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala kira pahala haji. Tengok. Dan dia sendirinya belum buat haji lagi, tapi Allah Ta'ala dah bagi dia pahala haji dah. Kerana dia buat umrah dalam musim haji. Balik Malaysia ni, dalam keadaan dia sakit, mati semalam. Bersih. Dosanya gugur seperti bayi yang baru dilahirkan. Seronok kan? Kita tengok seronoknya. Yang tu yang kita nak semua ni, kita nak pada penghujung kita je. Tuan-tuan buat apa pun, sebelum penghujung ni, belum dinilai. Yang dinilainya kesudahan. Mana penghujungnya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kamu itu dinilai penghujungnya. Mana penghujungnya? Kan? Husnul khatimah ataupun su'il khatimah. Kan? Yang ni, alhamdulillah. Kita pun rasa bangga. Husnul. Cemburu tak? Memang cemburu lah. Kita nak mati macam tu. Kan? Mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Baik. Yang keberapa ni? Tak ingat nombor lah. Tak ingat nombor. Tak apalah, Ustaz ingat lagi ni. Nombor yang ke-8. Yang ke-8. Golongan yang ke-8. Mereka yang menyedari bahawa sepanjang Ramadan doa dikabulkan. Tetapi sebarang munajat. Bulan Ramadan ni bulan doa.
Tak peduli. Aku tak doa-doa pun. Orang kata banyak doa bulan ni. Tak ada. Macam biasalah. Kan? Akak tangan doa pada Allah Ta'ala pun yang malasnya doa. Ada orang doa macam tu dia dengan Allah Ta'ala. Ya Allah macam biasa je. Macam dia pergi kedai mamak kan. Kedai mamak tu dia kenal tuan ni take je. Kan? Macam mana? Macam biasa. Macam biasa. Dia dengan Allah Ta'ala pun dia buat macam tu juga. Ya Allah macam biasa je. doa macam biasa je. Kita doa ni kena beradab tuan-tuan. Ya? Kerana kita minta dengan Allah. Doa permintaan hamba pada Allah. Itu namanya doa. Sebab itulah bila mana kita doa, kita kena beradab dalam doa, barulah Allah Ta'ala terima. Kan? Salah satunya ialah bila mana kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita kena yakin dengan apa yang kita minta. Jangan tak yakin. Ya Allah, kalau kamu nak bagi, bagilah. Kamu tak nak bagi pun ikut kamulah. Itu tak betul. Ada orang doa macam tu kan. Nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, susah. Tak payahlah. Kita tak boleh macam tu. Kita dengan Allah Ta'ala, kita kena yakin. Setiap doa yang kita doa, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala terima doa kita. Yang ke-9, mereka yang bersungguh-sungguh memelihara puasa dari perkara yang membatalkan, tetapi berterusan mengumpat dan menabur fitnah sesama Muslim. Dia puasa hanya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sahaja. Tetapi dia tidak berpuasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini juga orang rugi. Ya, makan tak, minum tak. Bagus, alhamdulillah, sah puasa dia. Tapi mengumpat tak henti-henti. Caci orang tak henti-henti. Duk kutuk orang semacam je. Buat fitnah orang okey je. Kan? Pahala puasa ada tak? Tak ada puasa. Dia cakap bohong, okey je mula puasa. Nabi kata apa? Nabi kata, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta, duk mengumpat orang, duk caci orang, cakap bohong, buat fitnah ke orang, Allah Ta'ala kata, aku tak berajak pun orang ni tinggal makan minum dia. Kalau dia tak puasa pun tak apa pun. Sebab apa? Tak ada nilai dia puasa. Dan dia hanya berpuasa daripada perkara yang membatalkan puasa sahaja. Tetapi dia tidak berpuasa menahankan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Tak ada value. Nilai puasa dia tak ada. Allah Ta'ala tak terima puasa yang ni. Akhir sekali, mereka yang sampai umurnya ke penghujung Ramadan tetapi tidak berusaha untuk memburu kebaikan malam Al-Qadar. 10 terakhir ni. Mana ramai tuan-tuan? Orang 10 terakhir dengan 10 awal. Datang ke masjid, datang ke surau. Mana ramai? Ramai awal ke ramai akhir? Orang ramai hak awal. Tuan-tuan pergilah masjid mana, surau mana, full house. Oh, bagus. Full house. Kan hak awal. Kan? Hak tengah sikit, bukan full lah, half lah. Sikit lagi quarter. Kan? Hak ujung-ujung, no house. Tak ada. Kan? Sebab apa? Orang sibuk Lailatul Qadar, dia sibuk Lailatul Qamdar. Kan? Dia shopping manjang. Tak ada habis. Allahu Akbar. Itu nak beritahu, inilah 10 golongan yang rugi. Jangan termasuk daripada 10 golongan ni. Kalau kita ada, buang. Kan? Kita nak orang yang beruntung. Lawan daripada orang ni, jadi orang yang beruntung. Sekadar itulah perkongsian tengah hari ini. Aku diqali azza wa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.